Selamat datang ke episod khas iaitu podcast kami yang bertajuk Membentuk Insan yang Seimbang, Menyulam Teori Perkembangan dan Dasar Pendidikan dalam Kerangka Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jadi, saya Cikgu Meli Anak Desmond, yang bersama saya adalah saya Cikgu Erwin Grace Anak Ignas. Jadi pada hari ini kami akan menyelami bagaimana teori perkembangan kanak-kanak oleh Jean Piaget dan Goleman dan Arnold Wiesel berperanan dalam membentuk dasar pendidikan negara kita serta bagaimana untuk mendukung falsafah pendidikan kebangsaan (FPK). Jadi, objektif kita pada hari ini adalah untuk menilai sejauh mana dasar pendidikan di Malaysia selari dengan prinsip teori perkembangan serta berjaya menyokong aturan dalam membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, atau lebih dikenali sebagai JERIS. Jadi, mari kita berlatih. Jadi, Jean Piaget iaitu pelakor teori perkembangan kognitif berpendapat bahawa kanak-kanak membina pengetahuan melalui interaktif aktif dengan persekitaran mereka. Beliau menggariskan 4 peringkat perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor, iaitu umur 0 hingga 2 tahun, di mana kanak-kanak belajar melalui gaya dan pergerakan fizikal. Yang kedua merupakan praoperasi dari umur 2 hingga 7 tahun, di mana pemikiran kanak-kanak simbolik berkembang, tetapi kanak-kanak masih bersifat egosentrik. Yang ketiga merupakan operasi konkret daripada umur 7 tahun hingga 11 tahun, di mana kanak-kanak mula berfikir secara logik tentang perkara konkret. Dan terakhir merupakan operasi formal, di mana umur 12 tahun ke atas, di mana kemampuan kanak-kanak berfikir secara abstrak dan hipotetik mula terbentuk. Kami akan menunjukkan tayangan video tentang bagaimana teori Jean Piaget mempengaruhi dasar pendidikan kebangsaan. Let's go! I'm going to make 2 rows of quarters. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or are they the same? The same. The same? Okay, now watch. Now, does this row have more quarters? Does this row have more quarters, or are they the same? That one has more quarters. That one has more quarters? Yeah. Why does that one have more quarters? Because it's stretched out. Because it's stretched out? Yes. Okay, so how many are in this row? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, how many are in this row? 1, 2, 3, 4, 5. So, are there more this row, or are they the same? The same. The same? Jadi, dalam konteks sekolah menengah Malaysia, kebanyakan murid akan berada pada peringkat operasi konkret. Oleh itu, guru adalah digalakkan untuk menggunakan bahan bantu mengajar yang lebih konkret, aktiviti praktikal dan pendekatan berasaskan inquiry untuk memupuk pemahaman murid yang mendalam dan dapat memupuk semangat belajar untuk belajar. Jadi, dalam konteks pendidikan jasmani, contohnya kami mengajar dalam pemahiran asas bola sepak, guru bukan hanya dapat memberi penerangan sekadar teknik kepada pelajar, tetapi guru dapat menggunakan murid untuk melakukan sendiri aktiviti sepakan sambil diperhatikan dan perbetulkan secara berperingkat. Maka, guru tidak boleh hanya menjelaskan secara teori sahaja, tetapi memberikan peluang kepada pelajar untuk mereka mencuba sendiri untuk melakukan sepakan tersebut. Betul sekali, Piaget menegaskan bahawa konsep pembelajaran aktif dan konsistis di mana murid membina pengetahuan melalui pengalaman mereka sendiri. Pendekatan ini menjadi keras kepada pembelajaran abad ke-21 Indonesia yang mengutamakan aktiviti berpusatkan murid, kolaborasi dan pembelajaran berasaskan pengalaman. Jadi, kita padankan pula dengan tokoh iaitu Daniel Goleman. Jadi, merupakan pengasuh kepada teori kecerdasan emosi iaitu emotional intelligence. Jadi, menurut Goleman, pada 1995, kecerdasan emosi merangkumi 5 komponen utama. Yang pertama, kesedaran diri.
self-awareness. Jadi guru perlu mengenal pasti dan memahami emosi sendiri serta kesannya terhadap murid. Yang kedua adalah pengurusan emosi iaitu self-regulation. Jadi keupayaan guru untuk mengurus emosi dan bertindak secara rasional walaupun dalam situasi yang terdekat. Yang ketiga adalah motivasi diri iaitu self-motivation. Jadi semangat dalaman guru untuk terus berusaha dan komited dalam mencapai matlamat pendidikan walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Yang keempat adalah empati, iaitu keupayaan guru untuk memahami dan merasai perasaan murid. Dan yang terakhir adalah kemahiran sosial, iaitu social skill, iaitu kebolehan guru untuk berinteraksi, bekerjasama dan membina hubungan yang baik dengan murid, rakan sejawat serta komuniti dalam sekolah. Ini saya akan membincangkan bagaimana teori Goldman mempengaruhi falsafah pendidikan kebangsaan kita dalam melaksanakan dasar pendidikan di Malaysia ini. Let's go! Emotional intelligence, also known as EI or EQ, is the brain's ability to see feelings coming and then to use them, listen to what they've got to say, and manage them effectively. People with lots of EI recognize their own emotions and can identify them in others. This allows them to discern between different feelings, adjust their inner states, and communicate better. Manakala dalam pendidikan moral, guru dapat mengintegrasikan kecergasan emosi melalui aktiviti refleksi. Sebagai contoh, murid boleh menganalisis kes sebenar seperti insiden buli yang berlaku di Johor baru-baru ini untuk memahami perasaan mangsa dan memupuk rasa empati. Aktiviti seperti ini membantu murid mengawal emosi, menghindari akibat tindakan mereka serta menanamkan nilai saling menghormati dan bertanggungjawab. Jadi, kes yang berlaku di Johor melibatkan seorang murid tahun 4 di Skudai pada Ogos 2025. Jadi, menurut laporan harian Metro, mangsa mengalami trauma teruk selepas 2 insiden buli berasingan di sekolah agama dan sekolah kebangsaan sehingga beliau takut ke tangga seorang diri dan memerlukan rawatan hospital selama 8 hari. Jadi, dalam konteks kes buli ini, FPG menghendaki guru untuk menggunakan pendekatan pengajaran yang berpusatkan murid seperti aktiviti refleksi untuk membimbing murid memahami akibat tindakan diri dan menanamkan nilai seperti menghormati dan tanggungjawab sosial. Sekarang, mari kita lihat Arnold Giselle, seorang tokoh penting dalam teori perkembangan fizikal. Giselle menekankan bahawa perkembangan kanak-kanak termasuk kemahiran motor, koordinasi dan kawalan tubuh yang berlaku mengikut tahap kematangan biologi yang disusun secara semula jadi. Ini bermaksud setiap murid berkembang mengikut kadar pertumbuhan fizikal mereka sendiri. Jadi, sebagai guru, kita perlulah menghormati irama perkembangan ini. Contohnya, dalam pendidikan jasmani, tidak semua murid boleh menguasai kemahiran koordinasi dan kawalan diri pada masa yang sama. Jadi, Giselle mengingatkan kita supaya memberi ruang dan masa kepada murid untuk mencapai kematangan secara semula jadi tanpa tekanan yang berlebihan. Benar sekali. Dalam PDP Pendidikan Moral, teori kematangan Arnold Giselle menjelaskan bahawa perkembangan moral murid berlaku mengikut tahap kematangan itu. Contohnya, dalam aktiviti gotong royong sekolah, murid yang lebih matang menunjukkan tanggungjawab tanpa disuruh. Manakala, murid yang belum matang perlu dibimbing melalui teladan dan peneguhan positif. Menariknya, teori Giselle juga menekankan bahawa tingkah laku murid sering mencerminkan tahap kematangan mereka. Jadi, apabila murid bertindak impulsif, guru perlu memahami bahawa mereka mungkin masih dalam proses mengawal emosi dan bukan semata-mata mereka nakal. For classroom examples, in motor development, example is, imagine you have toddlers in a daycare. One child can already stack blocks while another still struggles to balance them. According to Gessel, this is not because one child is smarter, but because their fine motor skills are maturing at different rates. Another example is in Reading in school. Some grade 1 students quickly learn to read sentences, while others can only recognize letters. A teacher applying Gessel's theory will understand that some children are not yet developmentally ready for fluent reading, and pushing them too hard may lead to frustration.
Instead, the teacher provides practice and exposure until the child's Ya. Okey, jadi saya sangat bersetuju dengan pendapat Sarah tadi. Jadi dalam ketiga-tiga teori iaitu Piaget, Goleman dan Giselle sebenarnya saling melengkapi. Jadi Piaget dapat membantu murid untuk berfikir secara rasional, manakala Goleman membantu mereka untuk merasai dan bertindak dengan emosi yang sihat. Jadi inilah asas kepada melahirkan insan yang seimbang sebagaimana dihasratkan oleh FGD. Teori perkembangan kognitif Piaget dan kecerdasan emosi Goleman serta teori pematangan Giselle telah mempengaruhi dasar pendidikan Malaysia dan dibentuk oleh laporan dan akta penting seperti Pernyataan Razak pada tahun 1956 di mana beliau memperkenalkan pendidikan percuma dan wajib untuk memastikan akses pendidikan yang menyeluruh. Yang kedua merupakan laporan Rahmat Tahlil pada tahun 1960 yang mengukuhkan pendidikan kebangsaan dengan penekanan pada kurikulum yang menyokong perkembangan holistik murid. Yang ketiga merupakan Akta Pendidikan 1996 yang menyokong pendidikan memusatkan murid selaras dengan pendekatan kognitif Piaget. Yang terakhir merupakan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013 hingga tahun 2025 mengutamakan pembelajaran abad ke-21 yang mengintegrasikan kemahiran kognitif, emosi dan sosial sejajar dengan teori Piaget, Goleman dan Giselle untuk melahirkan murid yang seimbang dan kompeten. Jadi saya sependapat dengan Cikgu Evelina, iaitu bagi Pernyataan Razak 1956 merupakan asas kepada pendidikan kebangsaan yang menekankan perpaduan kaum melalui pendidikan. Jadi satu idea yang sejajar dengan pandangan Piaget tentang pembelajaran sosial, iaitu murid belajar untuk berfikir secara rasional apabila mereka berinteraksi dan memahami pelbagai budaya yang berbeza. Jadi, laporan Rahmat Tahlil 1960 pula menekankan pembentukan sosial dan disiplin yang selari dengan teori kecerdasan emosi Goleman. Sebagai contoh, kurikulum pendidikan moral di Malaysia direka untuk membantu murid mengurus emosi, memupuk empati dan menghayati nilai seperti tanggungjawab dan menghormati sambil mengimbangi pencapaian akademik dengan perkembangan holistik. Jadi seterusnya adalah Akta Pendidikan 1996 menegaskan bahawa pendidikan bertujuan untuk melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan. Ia selaras dengan prinsip kesedaran diri dan empati dalam teori Goleman, iaitu berakhlak mulia dan bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara kita. Benar sekali Cikgu Melin. Yang terakhir merupakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tahun 2013 hingga tahun 2025 yang mengutamakan kemahiran abad ke-21 iaitu PAK 21 seperti pemikiran kritis, kolaborasi dan komunikasi yang memastikan konsep pembelajaran aktif Piaget, kecerdasan emosi Goleman dan teori kematangan Giselle. Melalui pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek dan inquiry, murid digalakkan berfikir secara kritis, kerjasama dalam pasukan dan mengurus emosi dengan berpesan, sekaligus menyokong perkembangan holistik mereka. Jadi, bolehlah kita simpulkan bahawa dasar-dasar pendidikan yang telah dibentuk di negara kita merupakan evolusi selaras dengan teori perkembangan kognitif dan emosi. Yang menunjukkan sistem pendidikan di Malaysia ini merupakan usaha untuk mengimbangi antara akal dan emosi atau antara kognitif dan efektif. Saya amat bersetuju dengan Cikgu Melin. Falsafah pendidikan kebangsaan FPK menjadi teras kepada semua dasar pendidikan tersebut. FPK menegaskan bahawa pendidikan di Malaysia perlu melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dan lebih dikenali sebagai jeris selaras dengan matlamat membentuk warga negara yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada keharmonian masyarakat. Jadi, jika kita lihat dalam pendidikan jasmani misalnya, guru bukan sahaja mengajar kemahiran fizikal seperti bermain bola tampar, bola sepak, tetapi juga memupuk nilai seperti semangat kesukanan, empati terhadap rakan yang kurang mahir, dan disiplin diri yang selari dengan teori Goleman. Manakala dalam mata pelajaran pendidikan moral, murid digalakkan berfikir secara rasional tentang dilema moral
Selaras dengan teori perkembangan moral, Piaget yang menekankan peralihan daripada moral heteronomi iaitu berdasarkan aturan luar kepada autonomi moral iaitu berdasarkan prinsip universal dan akibat tindakan. Sebagai contoh, guru boleh melakukan perbincangan mengenai insiden bullying fizikal di Johor pada Ogos 2025 bagi membantu murid untuk menilai impak emosi terhadap mangsa, memupuk empati selaras dengan tokoh golongan dan membuat keputusan berdasarkan prinsip sejajar dengan keadilan, hormat menghormati serta tanggungjawab sosial. Jadi dalam masa yang sama, guru juga perlu mempertimbangkan teori kematangan Arnold Giselle 1940 yang menegaskan bahawa tingkah laku dan kawalan diri murid adalah bergantung pada tahap kematangan biologi dan psikologi mereka. Ini bermaksud tidak semua murid mampu mengawal impuls emosi atau memahami kesan tindakan dengan serta-merta serta perkembangan mereka berlaku pada kadar yang berbeza. Jadi, kita melihat dari konteks sebagai guru pendidikan jasmani dan pendidikan moral. Jadi, FPK juga menekankan pembangunan insan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Oleh itu, guru yang mengajar pada abad ke-21 ini haruslah bijak untuk menggabungkan teori perkembangan dengan strategi digital. Contohnya, menggunakan simulasi permainan, sukan ataupun platform interaktif moral untuk bantu murid membina kognitif dan emosi yang seimbang. Betul sekali Cikgu Melin. Kita sebagai guru Piaget, kami sedar bahawa memahami teori Piaget, Goleman dan Giselle hanyalah langkah awal. Cabaran sebenarnya ialah mengaplikasikan teori ini dalam bilik belajar dengan menyesuaikan pengajaran kepada tahap perkembangan kognitif murid dan memastikan kesejahteraan emosi mereka. Jadi, kita sebagai guru abad ke-21 ini bukan sahaja dapat menyampaikan ilmu, tetapi menjadi model kepada kecergasan emosi. Kita haruslah sabar, empati dan profesional dalam kita menghadapi segala cabaran dalam pembelajaran kita nanti. Jadi, kita tidak haruslah menghukum murid kerana gagal. Sebaliknya, kita haruslah membimbing mereka agar belajar daripada kesilapan. Oleh itu, inilah makna sebenar peranan kita guru dalam FPG, iaitu Falsafah Pendidikan Guru, untuk menjadi guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif serta bersedia untuk menjunjung aspirasi negara. Dengan mengintegrasikan teori Piaget, Goleman dan Giselle, kami berusaha melahirkan generasi yang cerdas minda, matang emosi dan cergas jasmani agar menjadi insan seimbang yang mampu menyumbang kepada masyarakat dan negara. Betul, inilah harapan kita sebagai guru pelatih yang keluaran IPG, mendidik bukan sekadar untuk peperiksaan, tetapi untuk membentuk manusia berjiwa yang seimbang, beradab dan penyayang. Jadi, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahawa teori Piaget, Goleman dan Giselle bukan sahaja mempengaruhi pendekatan pedagogi guru, tetapi juga menyumbang kepada pembentukan dasar pendidikan Malaysia yang lebih dinamis dan holistik. Jadi, melalui pernyataan rasa Akta Pendidikan 1996 dan PPPM 2013 hingga 2025, dapat kita simpulkan bahawa negara berusaha untuk menjemahkan falsafah pendidikan yang holistik dan memberi kemanusiaan. Jadi, maka guru berperanan penting sebagai penghubung antara teori dan realiti untuk menjadikan bilik darjah sebagai tempat lahirnya insan yang berilmu, berakhlak dan berempati. Sekian daripada kami, Cikgu Melin Dan Cikgu Evelina, Terima kasih kerana mendengar dan semoga episod ini memberi inspirasi untuk kita semua menjadi guru yang membina insan seimbang mengikut hasrat FEK. Bye! thanks for watching. Dia gerak dulu tak? Jadi, saya akan